Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini, adik-adik bersama Cikgu Lin Amalin dalam kelas. Kelas apa tu? Ya, kelas perkhidmatan dan penyelenggaraan mendobi kefungsian rendah. Hari ini kita belajar kelas dobi. Okey? Pastikan adik-adik semua sudah bersedia sebelum kita mulakan kelas kita sebentar lagi. Baiklah adik-adik semua, hari ini kelas kita insya-Allah tak lama kita nak belajar urus niaga mendobi. Kita buat kelas mendobi ni pun sebab kita nak belajar apa itu dobi, bagaimana kita nak uruskan dobi kita kan. Apakah langkah ataupun proses dalam mendobi. Baiklah, sebelum tu mari kita riliskan tension. Kita tengok satu video ringkas. Baiklah adik-adik, mari kita lihat satu video yang telah cikgu sediakan. Jom kita lihat bersama-sama. Okey, maksudnya dekat sini apa tu adik-adik? Dia senyum je dalam gambar ni kan? Okey. Okey, soalan cikgu, adakah pakaian ataupun tuala yang dipegang itu bersih? Bersih kan? Jadi di sini, adakah proses mendobi telah selesai? Ya, telah selesai. Tapi takkan kita nak hantar dekat pelanggan kita nak senyum, kita pegang macam tu. Betul tak? Kurang betul kan? Jadi hari ini kita nak belajar apa yang kita perlu lakukan untuk urus niaga mendobi. Jom kita belajar sekarang. Okey adik-adik, hari ini kita nak lihat aktiviti mengurus pakaian dan fabrik selepas mendobi. Macam video tadi tu, proses mendobi tu dah siap. So, apakah aktivitinya? Mari kita saksikan bersama. Baiklah, aktiviti pertama yang kita perlu lakukan selepas proses mendobi, macam tadi tu kita dah basuh, kita dah cuci kan? Kita perlu memilih dan menyusun pakaian mengikut saiz dan jenis. Ini contoh kalau dekat sini adik-adik lipat kain ke, ini satu tempat untuk kain. Kalau kemeja ataupun t-shirt, dekat sini satu tempat untuk kemeja. Untuk kemeja lah kan. Kalau selain daripada tu, kalau ada seluar, asingkan ini satu tempat untuk seluar. Okey, boleh setakat ni? Okey. Baiklah, yang kedua, kita perlu melipat pakaian kan. Pakaian ni banyak-banyak macam ni, takkan kita nak hantar dekat customer, dekat pelanggan kita, dah siap tapi tak melipat. Tu salah Jadi adik-adik lipatlah dengan cara yang kemas dan betul. Okey, dan yang ketiga, kalau kita rasa kita tak boleh melipat, kita boleh menggulung pakaian. Macam mana? Ini contoh pakaian ataupun tuala yang telah digulung dengan kemas kan. Kemas, betul tak? Nampak kemas dan rapi. Okey. Lepas tu yang ketiga, ataupun kita boleh menggantung pakaian. Kita hangerkan pakaian dan kita susun ataupun kita letak, kita sangkut di tempat yang sesuai lah. Dekat almari ke ataupun dekat rak-rak menggantung pakaian. Seterusnya adik-adik semua, kita juga akan melihat dari sudut aspek pembungkusan. Pembungkusan ni pun termasuk dalam urus niaga mendobi kan. Okey. Yang pertama, langkah yang pertama, apa yang perlu kita buat ialah kita kena memilih alatan dan bahan pembungkusan. Contoh cikgu sediakan dekat sini plastik lutsina yang putih. Okey. Lepas tu kita juga ada pisau pemotong ataupun cutter kita panggil. Kita juga ada gunting, ada selotip dan juga ada sebatang marker. Okey, untuk kita catat, untuk kita tulislah. Okey. Dan yang kedua,
kita sama juga kaedahnya, kita kena melipat dan menggulung pakaian. Okey, ini proses untuk melipat ataupun kita boleh gulung pakaian dengan cara yang kemas lah. Ini dia buat lipatan Okey, yang ketiga kita nak tengok juga, kita perlu membungkus pakaian atau fabric mengikut 3 benda kita kena tengok dekat sini. Yang pertama ada saiz, berat dan jenis pakaian ataupun fabric. Sebab kadang-kadang kita punya pakaian ataupun fabric ni memang berbeza dari sudut saiz dia. Ada yang besar, ada yang kecil dan ikut keberatan. Contoh macam ni lah, kalau seluar jeans, dia berat ke ringan? Ya, berat kan? Dan kainnya sedikit tebal berbanding dengan kita punya seluar slack. Seluar slack tu dia tak berat. Okey. Dan juga jenis pakaian ataupun fabric. Macam ni dia susun ikut saiz. Lepas tu berat ni kita boleh menggunakan alat penimbang pakaian. Kita nak timbang berapa berat ni kan? Kita nak bagi tahu dekat customer kita berapa berat sebab kita nak kira harga. Dan kita susun elok-elok supaya nampak kemas dan cantik. Okey, dan yang keempat, kita kena menyusun bungkusan di rak sebab tadi kita dah lipat. Sekarang kita bungkus. Ini kita pernah buat kan? Okey. Kita bungkus mengikut saiz, mengikut berat dia dan kita susun di rak sekiranya kita punya pelanggan belum datang mengambil. Okey. Dan lagi satu apa yang senangnya bila kita susun, kita dah tahu okey bila customer datang, okey saya nak ambil barang, nak ambil baju, kita boleh terus ambil, terus bagi kan. Okey. Baiklah, kesimpulannya, setiap tempahan yang diterima mestilah dibungkus dengan rapi dan kemas barulah boleh dihantar ataupun diserahkan kepada pelanggan. Nampak tak sini di kaunter ni kan? Okey. Dia nak serah baju yang telah digosok, yang telah dihanger. Dekat sini pula dah bungkus. Dekat sini pula dia dah pun melipat dengan kemas. Okey. Ada juga setengah customer ataupun pelanggan dia tak nak kita isi dalam plastik ni, dia sediakan bakul. Jadi kita pun samalah, kita letakkan dalam bakul yang disediakan oleh pelanggan. Baiklah, cikgu ucapkan terima kasih banyak kerana menonton dan mendengar celoteh pengajaran cikgu pada hari ini. Okey, kepada yang belum subscribe, like dan share channel Cikgu Lin Amalin, jangan lupa berbuat demikian sebagai tanda sokongan. Okey, kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Bye!